Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita belajar pendidikan Islam tahun 6, bidang ibadat. Tajuknya rukhsah solat ketika sakit. Apakah yang akan murid dapat daripada pembelajaran untuk tajuk ini? Tajuk ini akan menyatakan maksud solat ketika sakit. 4.2.2 memperincikan tata cara melaksanakan solat ketika sakit. Baiklah, di akhir pembelajaran nanti, murid akan menyatakan maksud solat ketika sakit dengan betul, menerangkan tata cara melaksanakan solat ketika sakit dengan betul. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita untuk tajuk ini. Murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 116, 116. Boleh perhatikan untuk unit 2, rukhsah solat ketika sakit. Sebelum kita mulakan tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah? Rukhsah ialah kelonggaran, ketetapan, hukum syarak kerana darurat seperti memindikkan solat ketika bermusafir dan meninggalkan puasa ketika sakit. Atau dengan kata lain, rukhsah itu merupakan satu kemudahan yang diberikan untuk meringkaskan ibadat mengikut tata cara yang dibenarkan oleh syarak dalam ibadah solat dan juga dalam ibadah berpuasa. Untuk tajuk ini, kita fokuskan kepada tata cara mengerjakan solat ataupun menunaikan solat bagi orang sakit. Cuba kita perhatikan kepada perbualan yang ada di dalam teks tersebut. Terlihat kepada seseorang yang dalam hospital yang dalam keadaan sakit. Hai kawan, kaki saya patah kerana terjatuh semasa bermain bola. Walaupun sakit, saya mesti menunaikan solat. Saya tidak dapat solat seperti biasa kerana saya tidak berupaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Saya terlibat dalam kemalangan. Doktor menasihati saya untuk tidak banyak bergerak. Jadi saya diberikan kelonggaran untuk solat mengikut kemampuan saya sahaja. Alhamdulillah. Itulah perbualan dua orang pesakit. Seorangnya patah kaki kerana bermain bola dan seorang lagi terlibat dalam kemalangan yang tidak boleh bergerak seperti orang yang sihat. Jadi, bagaimanakah cara mereka nak mengerjakan solat? Mari kita lihat apakah yang diberi kelonggaran bagi mereka untuk melakukan solat. Baiklah, kita lihat kepada pelaksanaan solat dalam Islam sesuai untuk semua
golongan. Okey. Apakah pelaksanaan yang sesuai untuk semua golongan? Bagi yang sihat, sudah pastilah mereka mengerjakan solat seperti biasa, sebagaimana yang kita amalkan selama ini. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tidak mempunyai keupayaan ataupun mereka dalam keadaan sakit, mereka boleh mendirikan solat mengikut tata cara yang dibenarkan. Pertama, umat Islam diperintahkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Okey, tidak ada pengecualian kecuali mereka yang berada di dalam keadaan uzur syar'i dan juga sakit ataupun berada dalam musafir. Orang kurang upaya dan orang sakit juga tidak terlepas daripada suruhan ini. Suruhan mendirikan solat 5 waktu. Namun begitu, Islam memberikan kemudahan untuk golongan ini supaya dapat melaksanakan solat mengikut kadar keupayaan mereka. Okay. Pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit, namun masih mengekalkan setengah pergerakan asal, bacaan serta tartib seperti solat biasa. Okey. Maksud rukhsah solat ketika sakit ialah pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit. Sebagaimana kita tafsirkan ataupun definisikan rukhsah di awal itu tadi, iaitu kelonggaran yang diberikan di dalam ibadat puasa dan juga ibadat solat. Apakah yang dimaksudkan pula dengan pergerakan asal? Pergerakan seperti orang yang tidak sakit sembahyang. Ada yang dikekalkan, ada yang diberi kelonggaran untuk digantikan dengan keadaan sesuai bagi orang yang sakit. Okey, ada satu pertanyaan di sana. Mengapakah keringanan solat perlu diberikan kepada orang sakit? Okey, adakah murid-murid boleh memberi sedikit gambaran kenapa perlu beri kelonggaran? Ya, sebagaimana kita tengok di atas sana, pelaksanaan solat dalam Islam sesuai untuk semua golongan. Jadi, sebab itulah orang sakit, orang yang tak mampu berdiri, contohnya, diberi kelonggaran di dalam mendirikan solat. Sebab apa? Sebab umat Islam adalah diperintahkan. Perintah di situ dimaksudkan dengan diwajibkan menunaikan solat 5 waktu. Jadi, kalau tidak ada kelonggaran, pesakit ataupun murid yang sakit tidak boleh mendirikan solat kerana tak mampu berdiri ataupun tak mampu untuk sujud. Jadi, itulah gunanya rukhsah ataupun kelonggaran di dalam mengerjakan ibadat. Jadi, terjawablah soalan, kenapa keringanan itu perlu diberikan kepada orang sakit? Kalau tidak, mereka akan berdosa kerana tidak mendirikan solat. Jadi, untuk mengelakkan mereka melakukan dosa, diberi kelonggaran supaya solat itu tetap didirikan oleh mereka yang sakit. Okey, kita berpindah kepada tata cara solat ketika sakit. Solat berdiri tanpa rukuk yang pertama ya. Yang pertama, jenis orang yang sakit yang tidak boleh sujud. Okey, mereka menggunakan kerusi. Solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa.
Okey. Ini dia boleh berdiri tapi dia tak boleh rukuk dan dia tidak boleh sujud kerana masalah kesihatan. Okey, pertama, jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud tetapi mampu berdiri, mestilah berdiri. Niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Kedua, iktidal juga berdiri seperti biasa. Sebab dia boleh berdiri. Maknanya apa yang dia tak boleh ialah rukuk dan sujud sahaja. Jadi dia mesti berdiri dan mengangkat takbir waktu ihram. Ketika berdiri dia niat dan takbir waktu ihram sama seperti solat biasa. Langkah kedua, iktidal juga berdiri seperti biasa. Langkah ketiga, jika mampu, rukuk seperti solat biasa. Jika tidak, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud. Boleh rujuk kepada gambar. Dia bengkok kepala sahaja. Pinggang dia tidak membengkok kerana dia tak mampu. Okey. Jadi dia membengkokkan kepala, menundukkan kepala sahaja ke tempat sujud. Tanpa melakukan aktiviti rukuk seperti solat biasa. Tangan di atas kepala lutut. Tangan masih letakkan pada lutut, cuma pinggang sahaja tidak membengkok. Langkah keempat, sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Tadi rukuk kepala saja tunduk, kemudian apabila nak sujud, dia duduk di atas kerusi dan dia mula membongkakkan kepalanya ke arah tempat sujud. Lebih rendah berbanding dengan rukuk tadi. Rukuk hanya kepala tetapi tidak duduk di atas kerusi. Tetapi untuk sujud, rukuk tundukkan kepala juga tetapi dia mula duduk di atas kerusi seperti dalam gambar. Dan kita lihat nanti simulasi yang akan ditunjukkan oleh murid. Langkah 4. Okey, sudah diterangkan. Sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Langkah 5, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan cara duduk dan tangan di paha. Ini aktiviti ini berlaku semuanya di atas ketika duduk di atas kerusi. Maknanya untuk duduk tahiyat awal, tangan duduk di atas paha. Ketika duduk di atas kerusi, tahiyat akhir pun sama dengan cara yang sama. Duduk di atas paha, duduk di atas kerusi dan tangan di atas paha. Langkah yang ke-6, beri salam seperti solat biasa. Okey. Bagaimana dengan rakaatnya? Rakaatnya kita buat langkah tadi berulang-ulang seperti solat biasa. Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, 4 kalilah kita berdiri, 4 kalilah kita rukuk, 4 kalilah kita sujud. Rukuk 4 kali, sujud dia akan jadi 2 kali kan? 2 kali setiap rakaat. Seperti biasa. Kemudian beri salam. Okey. Itulah untuk tajuk ini, bahagian pertama. Kita belajar hari ini bagaimana kita nak membiasakan diri dengan solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks untuk mengulangi perbuatan langkah-langkah 1 hingga 6 untuk setiap rakaat yang sesuai dengan solat yang nak didirikan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi